A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua students cikgu yang cikgu kasihi, students 5IR. Apa khabar Siti Nafanis? Alhamdulillah baik. Baik Alhamdulillah. Bagaimana dengan Asfahima? Okey? Baik juga. Memang semua gitu lah. Baik dia tu. Okay? Alright. Okay. Sebelum kita mulakan ulang kaji kita pada pagi ni, pagi bendanya, petang lah. Okay. Sebelum kita mulakan bual bicara ataupun perbincangan majlis ilmu kita pada petang ni, eloklah kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, hari ini hari Khamis 17 bulan 12. Okey, cuaca pun mendung, sejuk Okey, macam rasa dekat London pula. Okey, memang sejuk belaka lah. Alright, baik. Tanpa membuang masa, marilah kita sambung ulang kaji kita. Okey. Okey, pada pelajaran yang lalu atau ulang kaji yang lalu, kita sudah bincang, kalau tak silap cikgu, soalan nombor 7. 7A dah bincang 7B juga dah bincang. 7C belum lagi kan? Betul tak? Betul tak Siti? Betul. Okey, baik, cikgu kongsikan soalannya bersama dengan anda. Kita lihat apakah soalan 7C sebentar. Okey. Okey, sekejap. Soalan. Okey, 7A dah bincang, 7B. Baik, soalan 7C. Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap penduduk peribumi dan British? Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap penduduk peribumi dan British? Okey, baik. Cikgu teruskan dengan soalan ini. Mula-mula kita kena faham apakah kehendak soalan. Soalan nak kesan ataupun perkataan lainnya implikasi. Kan? Kesan. So kalau kita baca sampai habis soalan ni dan kita fahamkan, kesan tu ada dua. Satu kesan peribumi, okay, dan juga satu lagi kesan British. Baik, kesan ni ada dua. Satu kesan positif dan satu lagi kesan negatif. Okey, macam mana kita nak jawab? Adakah kita kena tulis kesan negatif atau adakah kita kena tulis kesan positif? Sebenarnya pelajar-pelajar kita kena lihat, okey, soalan tu tentang apa? Maksudnya tentang bab apa? Okey, jadi barulah kita boleh memberi kesan terhadap berdasarkan bab yang soalan itu ditanya. Sebagai contoh, katakan soalan lain katakan soalan tu tentang masyarakat Arab Jahiliah. Okey, soalannya berbunyi begini. Apakah kesan sekiranya masyarakat hari ini mengamalkan amalan jahiliah? Jadi kesannya positif ke negatif agak-agak? Jawapannya mestilah kita tuliskan negatif. Kerana kita belajar dalam topik masyarakat Arab Jahiliah, banyaknya yang negatif. Yang positif sangat sedikit. Yang banyaknya yang negatif. Banyak negatif, contohnya suka berperang. Yang kedua, membunuh bayi perempuan hidup-hidup sebelum dilahirkan. Berjudi, berzina, minum arak dan sebagainya. Jadi topik tersebut, kita belajar memang negatif. Masyarakat Arab Jahiliah kehidupannya sangat negatif.
Jadi bila soalan tanya kesan, kesannya juga negatif. Okey, baik. Tetapi untuk soalan yang sedang kita bincangkan ini, okey, baik. Kesan terhadap penduduk pribumi. Adakah kesan tersebut positif atau negatif? Agak-agak. Okey. Dan apakah pula kepada British, terhadap British, positif ke negatif? Okey. Baik, sebenarnya soalan ni anda boleh berikan apa saja pendapat sebab soalan ni soalan kebat, confirm soalan ni kebat. Okey, baik. Cikgu nak tanya kepada Siti dan juga Asfahima, dah siap ke soalan, jawapan bagi soalan ni? Dah siap ke belum? Dah. Kalau sudah, bagus. Cikgu ucapkan tahniah. Sebab anda sudah berjaya menempuh cabaran. Sebab soalan ni sebenarnya sebenarnya memerlukan anda berfikir dengan lebih dalam lagi lah kesan. Okey, kesan dia. Kalau awak dapat buat, bagus. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu suka nak tengok jawapan daripada kamu berdua. Okey, tolong kongsikan jawapan ke dalam Telegram, cikgu tunggu dan cikgu akan tanda satu-satu dan kita akan bincang sama-sama. Boleh? Okey, teruskan. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram. Okey, Asfahima dan juga Siti. Okey, cikgu masih menunggu. Okey, cikgu dah dapat jawapan daripada Siti. Cikgu tunggu jawapan Asfa. Okey, terima kasih Asfa. Cikgu dah dapat jawapan awak. Okey, baik. Okey, cikgu tanda jawapan Siti dulu. Cikgu download sekejap. Download sekejap. So, dia ada pada 4234. Okey, sebentar. 4234. Okey. Sekejap Cikgu nak cari failnya. 4234. Okey. Okey, baik. Ni jawapan Siti. Okey. Antara kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap penduduk pribumi dan British ialah tanah orang Melayu dilindungi oleh British. Dilindungi oleh British, bagus. Fakta 1. Okey. Dilindungi oleh British. Orang luar atau orang asing tidak boleh membeli atau memajak tanah penduduk pribumi. Okey, bagus. Ini huraiannya. Orang luar atau orang asing tidak boleh membeli. Tidak boleh. Tidak. Huraian 1. Bagus. Supaya hidup masyarakat pribumi dapat mengekalkan hidup tradisional. Mengekalkan. Okey, okey, cikgu nak admit Adam Haris Okey.
Okey, baik. Seterusnya kita kembali kepada soalan tadi. Adam Aris, kenapa awak punya lambang muka Yapin? Tukar ah. Okey. Alright, soalan tadi. Okey. Supaya hidup masyarakat pribumi dapat mengekalkan hidup tradisional. Supaya hidup masyarakat pribumi dapat mengekalkan hidup tradisional. Dapat mengekalkan hidup tradisional. Ada macam berapa, ada tak kena sikit kat sini. Supaya hidup masyarakat pribumi dapat mengekalkan kehidupan tradisional. Okey, sebenarnya bolehlah, betul lah juga tu. Okey, pada tradisional iaitu huraian 1B. Yang ni huraian 1A. Okay, ada dua huraian, so dapat satu markah di sini. Tutup di sini. Masyarakat pribumi terpaksa menggadaikan tanah untuk melangsaikan hutang. Menggadaikan tanah. Gadai. Okey, fakta 2. Okey. Seterusnya, tanaman komersial tidak dibenarkan dan hanya boleh menanam padi. Okey. Ekonomi orang Melayu merosot kerana telah disekat hutang yang banyak menyebabkan tanah tergadai. Okey, baik. Ekonomi orang Melayu merosot kerana hutang yang banyak. Okey. Ni yang menyebabkan tanah tergadai terjual ni pada fakta 2. Jadi sini tak ada, sini betul. Tetapi berulang. Nampak? Sama kan? Okey, jadi ini betul tapi berulang. Okey, di sini. Seterusnya, tanaman komersial tidak dibenarkan dan hanya boleh menanam padi. Hanya boleh menanam padi. So, kesannya tanaman komersial tidak dibenarkan dan hanya boleh menanam padi. Baik. Yang ini adalah fakta 3. Ekonomi orang Melayu merosot. Okey. Ekonomi orang Melayu merosot, yang ini fakta 4, merosot kerana disekat hutang yang banyak, huraian 4. So sini 1, sini ada 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, bagus dapat 7. Okay, Siti. Baik. Namun begitu, ada namun ni. Siti tak beritahu kesan kepada British. Soalan ni nak dua-dua ni. Okey, baik. Macam ni. Dengar molek-molek. Okey, sekiranya anda jumpa soalan macam ni Okey, ada pelajar nak masuk sekejap Ibn Sina. Baik. Tengok soalan semula. Okey, dengar elok Siti dan juga yang lain. Sekiranya awak nampak soalan seperti ini, dia ada 2. Kesan kepada penduduk pribumi dan British. Okey, so ada 2 ni. Awak kena jelaskan kesan terhadap penduduk pribumi dan juga kesan kepada British. Jadi dalam jawapan tujusi ada 2 lah kesan. Satu kesan terhadap pribumi, terhadap penduduk pribumi, dan satu lagi kesan kepada British. Jadi dia punya pengagihan markahnya 4 kepada 4 penduduk pribumi, 4 British. Macam tu. Okey. Jadi kalaulah selalunya dia macam ni. Selalunya dia bergantung pada skema. Selalunya skema, kalau soalan macam ni, dia nak 2 kesan. Okey. Selalunya skema dia akan buat 4. Jadi 8 lah semua sekali. Okey. Selalunya skema macam tu. Ada juga dalam setengah kes skema ni tak kisah. Salah satu boleh. Pribumi boleh, British boleh. Maksudnya kalau pelajar tu dia hanya nyatakan pribumi sahaja. Walaupun dalam soalan dia nak British juga pun tak ada masalah. Ada juga skema macam tu. Tetapi selalunya skema jawapan dia nak 2-2. Jadi cikgu syorkan.
Cikgu syorkan kepada semua calon SPM, kalau soalan, kes soalan seperti ini, awak kena nyata dua-dua. Okay, jadi berbalik kepada jawapan Siti tadi. Jawapan Siti tadi, semua jawapan Siti adalah terhadap penduduk peribumi. Okay. Tak ada pun cerita pasal pasal apa? Pasal British. Tapi tak apalah pada cikgu kan, pada cikgu sebenarnya bagus juga. Okey, bagus juga awak dapat 7 ataupun katakanlah skema tu dia nak dua-dua. Siti tak ada bagi pun jawapan kesan terhadap British. Tak apa, Siti dapat 4 markah juga. Tinggi tu 48 sebenarnya. Dapat separuh, okey. Okey, macam tu. Jadi untuk kes ini, kalaulah soalan itu kalau skema tu dia nak dua-dua, Siti ada dapat 4 sebab dah maksimum dah ni. Sekiranya soalan tu boleh salah satu, so Siti dapat markah penuh 7. Macam tu. Jadi 4 atau 7 bergantung pada skema. Okey, cikgu tak tahulah skema ni di bawah bidang kuasa lembaga peperiksaan macam tu. Dia boleh jadi ni atau ini. Jadi cikgu syorkan kalau contohnya jawapan tu dia nak terhadap British, kena bagi kepada British. Tapi pada cikgu sebenarnya ini jawapan yang Siti tulis ni adalah jawapan yang cukup baik. Okey, baik, kita lihat jawapan yang kedua, iaitu jawapan Asfahimah. Kita lihat. Okey, Siti dah screenshot dah. Dah screenshot, boleh screenshot dulu untuk buat pembetulan. Okey, saya pembetulan awak dapat 7 ni sebenarnya. Okey, boleh. Siti screenshot dulu. Dah ke belum? Dah. Okey. Dah. Cikgu nak tanda jawapan Asfar pula Okey, sekejap. Okey, kita lihat jawapan Asfar. Okey, cikgu download dulu. Okey, 5139. Lima satu tiga sembilan. Okey, ini jawapan Asfar. Okey. Okey, kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap penduduk peribumi, British dan British. Buat macam ni. Dan seelok-eloknya jangan buat simbol macam ni, tulislah kan. Dan seelok-eloknya. Okey, nanti awak terikut-ikut pula dalam penulisan bahasa Melayu. Susah, kena potong pula markah kan. Ialah minat orang British, ialah minat orang Melayu kepada getah berbanding padi membimbangkan. Kesan macam mana ni? Nak cikgu cuba nak faham. Kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap penduduk peribumi dan British ialah minat orang Melayu kepada getah berbanding padi membimbangkan British kerana tanah Melayu terpaksa mengimport beras dari Thailand. Bekalan import beras tidak terjamin. Contohnya ketika berlaku kekurangan beras tidak nama tadi. Okey. Alright. Kesan pada British British. Macam pelik sikit lah Asfahimah jawapan awak ni. Okey, kesan pelaksanaan tersebut ialah peribumi dan bertilah minat orang Melayu kepada getah berbanding padi membimbangkan. Okey, minat membimbangkan. Minat boleh membimbangkan British. Kenapa? Kerana tanah Melayu terpaksa mengimport beras dari Thailand. Bekalan import beras. Okey, dia macam ni Asfahimah. Okey, cikgu nak betulkan pemahaman. Baik, dengar Okey, dalam bab 10 ni, dalam bab 10 ni, British telah, kita tahu British telah melaksanakan, memperkenalkan undang-undang tanah lah di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, jadi antara tujuan pengenalan undang-undang ni ialah, kita dah jawab dalam soalan 7A
ialah untuk untuk menanam tanaman secara komersial. Itu sebabnya British buat undang-undang tanah ni. Sebagai contoh, terdapat tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam berpotensi untuk dijadikan sebagai tanaman dagangan. Apakah maksud tanaman dagangan? Tanaman dagangan ialah tanaman untuk tujuan ekspor. Baik, selain daripada tanaman tradisional gambir dan lada hitam yang berpotensi ini, terdapat juga tanaman baru yang sangat menggalakkan pasarannya di dunia. Sebagai contoh, getah. Getah adalah tanaman baru di negara kita pada ketika itu. Jadi perniagaan getah ataupun perdagangan getah sangat-sangat menguntungkan British. Sehingga kan tanah Melayu pada ketika itu menjadi pengeluar getah utama di dunia. Jadi menyebabkan ramai pesawah-pesawah padi lah kan, dia tukar tanah-tanah sawah tu kepada menanam getah. Ditukar kepada menanam getah. Okey. Apabila perkara ini semakin menjadi-jadi, jadi British membimbangkan British. Sebab apa? Membimbangkan British sebab bila pesawah ini tukar tanah sawah ke tanam tukar daripada tanam padi ke tanam getah, maka bekalan beras negara akan berkurang. Apabila beras negara berkurang, dia akan menjadi masalah kepada penduduk tempatan, iaitu tiada makanan atau kurang makanan. Jadi negara terpaksa import dari pihak Burma, dari Vietnam atau Thailand, dan ini akan meningkatkan kos. Jadi itu sebabnya British membuat undang-undang untuk mengelakkan pesawah padi menanam tanaman komersial seperti getah ini di tanah-tanah sawah. Itu dia. Di pengetahuan sejarah dia macam tu. Okey. Tetapi soalan ni dia nak kesan. Apakah kesan undang-undang tu? Okey, baik, kesannya senang aja. Kita kena boleh ubah ni. Kesan ialah kerana ni dekat sini. Dekat sini sebenarnya sampai bawah ni pun sebenarnya yang ni betul ni. British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air, betul lah. Dekat sini. Saya bagi fakta. Bagi memperbaiki sistem keparitan. Dua dekat sini. Baik, kita tengok ke atas ni. Ni kat sini ada problem. Baik, sepatutnya jawapan macam ni, Aspaimah, dan yang lain. Kesannya ialah kepada penduduk peribumi. Kesannya ialah masyarakat pedalaman ataupun peribumi, penduduk peribumi tidak boleh bergiat, tidak boleh mengusahakan tanaman komersial. Itu kesan dia. Sebab orang tak boleh mengusahakan tanaman komersial, menyebabkan penduduk peribumi ketinggalan dalam sektor ekonomi moden. Itu jawapan dia. Sepatutnya jawapannya tu. Sebab oleh kerana British ni dia tak nak orang Melayu ni tukar tanah sawah ni kepada getah, kerana bimbang bekalan beras negara berkurang, so dia buat undang-undang. Undang-undang ini menyebabkan pesawah tidak boleh menceburi dalam pertanian moden seperti getah. Dan akhirnya orang Melayu terus mundur atau ketinggalan dalam ekonomi moden. Masih lagi menjalankan pertanian secara diri, iaitu menanam padi sawah. Macam tu. Faham tak? Jadi jawapan ni macam tu. Jadi baik, cikgu tulis mula jawapan dia yang baik lah. Yelah, ni cikgu potong. Tak apa, cikgu tulis dengan pen merah lah. Awak nampak ni.
ialah perlu pribumi. Cikgu potong dulu British ni. Cikgu potong juga. Okey. Terhadap penduduk bumi ialah terhadap penduduk bumi ialah mereka, tulis mereka akan bukan mereka akan ialah mereka ialah mereka ketinggalan. Okey, tulis sini. Mereka ketinggalan dalam dalam sektor ekonomi moden kerana tidak dibenarkan menanam getah di atas tanah sawah. Ni dia. Ni ialah mereka ketinggalan dalam sektor ekonomi moden kerana tidak dibenarkan menanam getah di atas tanah sawah. Itu mereka ketinggalan lah. Ketinggalan ni mundur. Mereka mundur boleh atau guna perkataan ketinggalan pun boleh. Ketinggalan mundur dalam sektor ekonomi moden kerana tidak dibenarkan menanam getah di atas tanah sawah. Jadi tuliskan lagi kat sini. Okey, penduduk pribumi hanya boleh menjalankan pertanian yang bersifat sara diri. Bukan tujuan ekspor atau tujuan ladang, yang bersifat sara diri. Ni jawapan dia. Okey. Yang bersifat sara diri. Okey. Baik. Okey, kalau dia punya markah, kalau cikgu tandakan dan kita cikgu tukar pada pen warna biru pula, warna hijau warna hijau. So dia punya markah di sini. Ketinggalan ni fakta 1. Okey. Dalam sektor kemudian kerana tidak dibenarkan menanam getah, tidak dibenarkan huraian 1. Okey, di atas tanah sawah tutup sini penduduk pribumi hanya boleh menjalankan pertanian bersifat sara diri. Jadi H1B H1A. So ni 1 2 3 4 5. Dah dapat 5 markah dah. Okey, daripada 8 kan, dan cukup tinggi. Macam tu. Boleh jelas tak Asfaimah? Faham tak? Faham. Faham kan? Okey, jadi. Baik, satu lagi. Cikgu nak tambah. Okey, kalau awak baca buku teks sejarah topik tersebut, topik undang-undang berhubung dengan tanah ataupun buku rujukan ataupun nota formulasi, awak mesti pernah dengar macam ni. Penduduk yang ingin mengusahakan tanah perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat tanah. Betul tak? Kita sudah jawab dalam soalan 7A. Jadi apa kesan dia? Kesannya ialah, orang Melayu ni, dia nak mengusahakan dulu, orang Melayu nak mengerjakan tanah perlu mohon kebenaran dengan pembesar Melayu. Pembesar Melayu sebelum kedatangan British, pembesar Melayu adalah pemilik tanah. Okey, jadi orang awam atau rakyat yang nak mengusahakan tanah perlu memohon kebenaran dengan pembesar Melayu secara lisan. Okey, selepas kedatangan British, struktur tersebut ditukar kepada pejabat tanah, ada rekod bertulis. So kesannya ialah orang Melayu ataupun sukarlah
sukar untuk mendapat pekerjaan. Kenapa cikgu cakap sukar dalam kehidupan dia untuk mendapat pekerjaan? Sebab orang dulu, orang Melayu, cikgu cerita sebelum kedatangan British pembesar Melayu ni adalah pemilik tanah. Luaslah tanahnya. So, dalam tanah tu ada hutan. Hutan ni ada kayu-kayu, pokok-pokok hutan Jadi dalam hutan juga atau tanah itu juga ada sungai, ada paya, banyaklah. So, orang Melayu, orang awam ni, dia nak cari pekerjaan, nak hidup, nak sara diri keluarganya, dia akan cari kerja. So, dia kerja cari makanan, cari sesuap nasi. Jadi, mereka akan memohon kebenaran dengan pembesar Melayu. Pembesar Melayu untuk contoh nak masuk hutan, nak cari hasil hutan. Contohnya kayu rotan, cendana, dan kayu gaharu dan sebagainya untuk sara diri untuk dijual. Macam tu. So apabila British tukar kepada pejabat tanah, so sukar. Orang Melayu sukar. Sebab orang selalu sukar ke pejabat tanah. Yang pertama, pejabat tanah itu sudah jauh dengan rumah-rumah orang awam sebab letak di bandar. Yang kedua tu dia banyak birokrasi, borang itu, borang ini kena tulis. Jadi sukar. Bila sukar menyebabkan orang Melayu tidak dapat meneruskan kehidupan dengan baik sebab tak ada punca pencarian. Jadi boleh tulis dekat sini sambung tukar balik pada warna merah. Tulis sini. Penduduk peribumi juga. Warna oranye. Boleh lah. Penduduk peribumi juga hilang pendapatan. Boleh hilang pendapatan boleh, hilang mata pencarian boleh, semua boleh tu. Hilang pendapatan apabila perlu memohon kebenaran untuk mengusahakan tanah. Mengusahakan tanah di pejabat tanah. Macam tu lah. Selain pada mengusahakan tanah, permit untuk menguntit hasil hutan pun juga minta kebenaran pejabat tanah dan selalunya tak bagi. Jadi itulah dia pelajar-pelajar jawapannya. Boleh Asfaimah? Boleh tak? Boleh kan? Gelak pula. Gitulah jawapannya. Kita belajar. Alright. Jadi macam itulah. Boleh snap screenshot. Faham tak faham? Sekejap cikgu bagi tanda dulu warna hijau sikit. Yang ni tutup. Penduduk juga perlu hilang pendapatan. Fakta 2 kan. Apabila perlu memohon kebenaran. Kebenaran. Waktu raian 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tu 7 kan. Baik. Macam mana dengan British pula? Kalau British, apa kesan terhadap British? Kesan terhadap British, cikgu tulis dalam point lah, tak cukup ruang. So, kesan terhadap British macam mana? Kesan terhadap British pula. So, kesan terhadap British ni, yang pertama, British mengaut ekonomi. Mengaut hasil bumi mengaut hasil bumi. Bagi contoh, Biji Timah. Sebab dia buat undang-undang. Sebab apa? Dia British sedar bahawa dalam perut bumi kita ada mineral yang sangat-sangat berharga. Iaitu biji timah. Biji timah ni boleh digunakan untuk kepentingan ekonomi dan perindustrian di England ataupun pada British sendiri. Itu sebab kesannya British mengaut keuntungan hasil daripada hasil bumi tanah Melayu. Itu satu. Yang kedua, banyak tanah
Okey, banyak tanah orang Melayu, okey, kesannya telah dipajak kepada British. Dah dipajak kepada British. Sebab apa? Orang Melayu orang Melayu yang ada tanah perlu bayar cukai. Sebelum ni contoh pembesar Melayu ada tanah tadi tu kan. Jadi bila British buat undang-undang, sesiapa yang ada tanah perlu bayar cukai. Jadi perlu bayar cukai. Jadi ada pembesar Melayu ni tak mampu bayar cukai. Dan cukai tu tertunggak. Akhirnya jalan mudah pembesar Melayu jual atau pajak tanah mereka kepada British. Ni untung British dapat tanah. Dan untung lagi pula dalam tanah tu banyak hasil-hasil. Jadi itulah dia kesan terhadap British. Okey. Faham? Faham tak? Faham ke Idok? Faham. Alhamdulillah. Siti okey, faham? Okey Siti? Okey Okey, dah banyak dah cikgu buat. Jadi boleh screenshot. Masing-masing boleh screenshot catatan cikgu ni. Okey, bagus ni. Catat screenshot, masuk dalam telefon masing-masing, save, nanti buat pentulan pada kertas anda. Okey, screenshot dulu, cikgu bagi masa. Okey, screenshot dulu, cikgu bagi masa. Dah ke? Dah ke? Dah kan? Okey, Alhamdulillah. Baik, cikgu nak tinjau berapa kehadiran hari ini. 7 orang. 7 tolak 2. 5 orang baru. 5 orang. Okey, Adam Haris, Ibnu Sina, Kimi Sabran, Asfahima dan Siti Nofanis. 5 orang. 5 orang. Okey, tak apa. Alright. Baik, kita kembali kepada soalan seterusnya. Kita lihat. Okey, soalan 7 selesai. Ada nak tanya soalan nombor 7? Okey, 7A selesai, B selesai, C selesai. Ada nak tanya soalan nombor 7? Okey, tak ada nak respon tu, tak adalah. Kita kembali kepada kertas soalan, lihat soalan nombor 8. Baik. Ingat pelajar-pelajar, soalan nombor 8 bahagian B, kertas 2. Dia boleh jadi tingkatan 4 atau tingkatan 5. So, kalau anda nak pilih soalan nombor 8 sebagai pilihan, pastikan anda tahu bab apa yang ditanya. Okey, jadi soalan nombor 8 ni kemungkinan 2 bab, 2 tingkatan boleh. Tingkatan 4 boleh, tingkatan 5 boleh. Dia salah satu. So, dalam soalan ini, soalan nombor 8 ni adalah soalan tingkatan 5 bab apa? 1. Bagus. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak lihat jawapan lelaki pula. Okey. Jadi lelaki iaitu siapa ya? Cikgu nak suruh ni. Cikgu minta Ibnu Sina, Kimi dan juga Adam Haris kongsikan jawapan 8A dalam Telegram sekarang. Kita nak bincang ni. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram. Silakan. Okey, Kimi, Ibnu Sina. Okey, bagus. Soalan tu 8A tu senang sangat. Okey, tutup 2 mata boleh jawab. Okey. Okey, Ibu Sina dah bagi jawapan. Bagaimana dengan Kimi? Kimi, siap dah Kimi? Tak? Soalan ni. Adam, bagus Adam. Bagus. Kimi. Macam mana Kimi? Aduh, tak buat pula. Soalan celah ketiak yang boleh jawab ni. Betul tak? Adam, celah ketiak aja boleh jawab. Pipi gebu. Aduh, tak apa. Okey Jadi kita lihat, adakah soalan semudah celah-celah ketiak ni dapat dijawab dengan oleh Ibnu Sina dan juga Adam. Okey, baik. Kita tengok soalan Baik.
Apabila kuasa-kuasa barat menguasai Asia Tenggara, sistem pentadbiran atau birokrasi barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. Okey, pecahan 8A. Jelaskan ciri-ciri umum sistem pentadbiran dalam kurungan birokrasi barat. Persoalan ni dia cakap senang, celah ketiak aja kan dia punya jawapan. Allah, senang sangat. Alright. Okey, jadi soalannya direct, jawapannya juga direct daripada buku teks. Dia tak ada pona mana-mana, tak ada muslihat apa-apa, direct saja. Ingat dia punya kata kunci yang telah cikgu ajar, P gebu. Okey, kita lihat jawapan daripada Ibnu Sina dulu. Okey, baik, ni jawapan Ibnu Sina. Cikgu download dulu. Okey, cikgu nak tengok dia punya ni Cikgu download kejap Okey, 15, 17. Okey, kembali kepada ni sekejap. Cikgu nak open file. Jawapan Ibnu Sina Okey. Baik, ni jawapan dia. Alright, jom tengok. Baik, ingat kata kuncinya. Okey, kata kuncinya P. Warna hijau lah pula. Okey, cikgu ubahlah warna merah bagi nampak. Okay. Kata kuncinya lah P gebu. Baik, ciri umum yang pertama ialah pembuat kerajaan pusat. Kerajaan pusat fakta 1. Hasil penyatuan wilayah di tanah jajahan. Penyatuan fakta 2. Okey, jadi wilayah-wilayah kecil ni disatukan menjadi kerajaan pusat. Ciri kedua, ni dah 2 markas ni. Ciri kedua, pelantikan Governor General sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Okey, Governor General fakta 3. Ciri yang ketiga ialah pelaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan ketua biro fakta yang keempat. So sini ada 1 markah, sini ada 1 markah. Ciri yang seterusnya ialah pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro. Okey, pegawai barat fakta 5. Dan pengenalan undang-undang barat, undang-undang fakta 6. Ni 1, ni 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, markah dia berapa? 4 kan? Betul? Markah 4 tak? Baik. Okey, jadi maksimum 4. Okey. Baik, senang je kan pipi gebu. Cikgu cakap soalan ni celah-celah ketiak je. Senang, okey. Baik, kita lihat jawapan daripada Adam pula. Okey, tahniah. Okey. Jawapan Adam kita lihat. Ni jawapan Adam, cikgu. Lebih kurang sama kalau kita tengok sepintas lalu, tak apa, cikgu download dulu jawapan Adam ni. Okey, selesai. So, cikgu terus kepada ni tadi, buka baru. Okey. Okey. Okey, kerajaan pusat bagus. Kerajaan pusat fakta 1. Hasil penyatuan wilayah ni fakta 2, bagus. Ciri kedua, Governor General, bagus, fakta 3. Okey, bagus. Ciri yang ketiga, biro atau jabatan, fakta 4. Terus, pelantikan pegawai barat, fakta 5, bagus. Dan pengenalan undang-undang barat, fakta yang ke-6. So ada 6 dah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksimum 4. Okey, good job Adam Haris dan juga Ibnu Sina. Alright, mudah je kan? Celah-celah ketiak aja punya jawapannya. Faham tak ni? Okey, tak adalah nak ulas apa-apa, mudah sangat kan? Okey. Sebenarnya soalan yang awak jawab ni, soalan ni lah yang cikgu nak
nak bagi pada awak soalan ini peperiksaan pasca percubaan SPM. Inilah soalan dia, tapi tak boleh buat tiba-tiba cuti. Okay, jadi cikgu jadikan sebagai tugasan untuk awak buat lah. Alright. Okay. Nampak mudah kan? Okay, cuba lihat soalan 7B. Okay, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Bagaimanakah Thailand berjaya mengekalkan kedaulatannya? Okey, siapa-siapa yang ada tahu jawapannya, yang dah siap, boleh kongsikan dalam Telegram, cikgu nak tengok. Okey, cikgu tunggu sekarang. Siapa-siapa? Okey. Okey, siapa-siapa? Cikgu tunggu. Dalam Telegram. Okey, cikgu tunggu dalam Telegram. Okey, jawapan Musina. Musina tengah upload jawapan dia. Bagus. Okey, cikgu tunggu juga jawapan lain. Okey, tengok kejap. Siti dah masuk. Okey, masuk. Siapa yang ada jawapan? Okey, masuk. Okey, masuk. Cikgu tunggu. Okey, tengok lagi. Baik, mana yang lain? Aspaima. Okey, bagus. Okey. Alright, cikgu nak tanda mana satu Aspaima lah dulu kan. Right, jap. Lambat pula nak ni. Okey, tanda Aspaima dulu. Okey, jom. Ni Aspaima, cikgu download dulu. Okey, alright. Kak. Okey, open file. Okey, ni jawapan Sulaiman. Jom kita lihat. Baru markah 8 kan? Betul? Alright, baik. Thailand berjaya mengekalkan kedaulatannya dengan perubahan sistem politik Thailand. Telah diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Okey, sini ada markah. Okey, iaitu raja sendiri. Okey, yang memodernkan pentadbirannya. Ini fakta satu. Okey, melalui pemodenan dalam pentadbiran negara. Pemodenan fakta 2. Ini dapat 2 markah. Antara pemodenan yang diperkenalkan oleh Raja Mangkut ialah melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai beberapa jambatan. Okey. Jabatan apa? Jabatan apa? Jabatan ilmu. Jabatan. Tak apa. Dan bertanggungjawab melatih pegawai-pegawai tempatan. Okey. Mengetuai, melantik 8 orang, 80 ini. Mengetuai pun dapat markah fakta 4. Okey, tutup sini. Melatih fakta 5. Banyak dah jawapan ni. 1, 2, 3. Okey. Membawa penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain. Titik. Ini contoh satu. Melantik penasihat kastam dan ketenteraan dari Amerika Syarikat dan Perancis. Contoh 2. Okey. Raja Chulalongkorn pula memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Sini. Okey, contoh 3. Dan melantik juru audit contoh 4. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, bagus. Maksimum 8. Bagus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Tahniah Aspa. Okey.
Okey Asbah? Okey. Okey. Okey, oh 8 kan. Bagus tu. Okey lah. Faham pun soalan. Okey, jawapan daripada buku teks lah. Tak pernah mana-mana pun kan. Okey, sebab dia analisis ni, soalan ni analisis sebenarnya Alright, baik. Macam tu lah lebih kurang tanda cikgu. Sebenarnya C1, C tu sebenarnya F. Boleh F juga tu. Cikgu padam lah, senang. Padam balik tukar kepada F. Tukar pada F lah. Okay, senang. Nampak boleh F ini. Sebab dia fakta kan. Fakta sejarah pada buku teks juga. So ini F6. Okay. Ini F6. Ini F7. Ini F8. Ni F9. Oh tu dia kan. Cacalah ketiak juga kan Asbah. Alright, kita lihat contoh jawapan kedua. Siapa lagi ni? Baik. Cikgu nak jawapan ni lah, Siti lah. Siti. Lebih kurang sama je kan. Cikgu nampak ada 80 kan. Lebih kurang je kan. Alright, tapi tak apa. Okay, cikgu tanda juga. Okay. Rasanya Ibn Sina pun sama, lebih kurang sama jawapannya. Okey, tak apa, cikgu nak tanda juga jawapan Siti. Okey. Okey. Cikgu nak tanda juga jawapan Siti. Alright. Okey, kejap. Tak Sempat tak Aspaimah? Dah screenshot belum? Dah. Okey. Baik, jawapan Siti. Alright, sama je ni. Cikgu tandalah, tak nak. Cikgu tak nak sebut lah sebab dah sebut tadi, sebab hampir sama kan? Okey, yang ni dapat fakta 1. Ni fakta 2. Ni fakta 3. Ni fakta 4. Okey. Pesan kewangan. Okey, tutup sini. Fakta 5. Ni. Fakta 6. Fakta 7. Fakta 8. Muncul golongan baru yang terdiri daripada pentadbiran. Okey, yang ni okey, golongan baru ni ialah golongan yang dapat pendidikan yang tinggi, dilantik juga dalam pentadbiran di Thailand. Jadi golongan F9. Okey, F10. Raja berperlembagaan diperkenalkan menggantikan ni pemodenan F11. So 11 markah untuk Siti, maksimum 8. Maka penuh 8, tak boleh 11. Maksimum 8. Okey. Alright. Okey, senang kan soalan ni. Okey. Okey, tahniah Siti. Okey, Ibn Sina. Rasanya awak tengoklah jawapan awak snap jawapan ni lah. Awak snap jawapan Siti ni, kemudian bandingkan dengan jawapan awak, pernah tik sendiri. Rasanya sebab jawapan awak samanya, jawapan dengan Asfahima dengan jawapan Siti samanya sebab daripada buku teks kan. Cuma awak penyampaian tu ada ke bawah, ada ke atas, tapi sama je. Okay, boleh screenshot lah apa nama Ibn Sina jawapan Siti ni. Okay, alright, sama lebih kurang. Okay, alright. Okay, masa dah tamat dah, sampai sini sajalah Okey, setakat ini kita tangguhkan sehingga soalan nombor 7B. 7C kita akan teruskan untuk kelas lain lah. Kelas akan datang. Baik, macam ni. Baik, hari ni hari last sebenarnya. Esok tak ada. Okey, kita ada kelas esok. Hari ni hari terakhir lah. Okey, jadi lepas ni kita akan cuti sekolah bermula pada hari Sabtu ni 18 hari bulan. Hari Sabtu ni 18 kan? 19. Satu ni kan. Jadi
Sebelum cikgu nak komen, nak tutup ni, ada nak tanya tentang soalan nombor 7 ni? Nombor 8, ada nak tanya? Silakan kalau nak tanya. Tanya 8A, 8B, 8C nanti kemudian. Ada yang tanya? Okey, tak ada, tak apa. Okey. Baik, untuk kalau awak nak buat kelas online macam ini, guna Google Meet, boleh pada cuti sekolah. Cikgu tetapkan syarat. Syaratnya ialah mesti lebih daripada 15 orang. Mesti lebih daripada 15 orang. Okey. Lebih 15 maksudnya kenapa? Sebab menunjukkan awak berminat. Kalau tak, buang masa. Sebab cuti sekolah ni sebenarnya cikgu kita kena rangka. Kalau nak buat kelas kena rangka betul-betul. Sebab apa? Tak nak bertembung dengan kelas cikgu lain. Mungkin cikgu lain dia nak buat. Ada cikgu lain tak nak buat, tu biarlah. Ada cikgu lain nak buat. Jadi kalau nak buat, pastikan dia tak bertembung yang pertama dengan cikgu yang nak buat tu. Yang kedua, pada cuti sekolah ni, anak lelaki cikgu akan berkhatan. Jadi akan ada masa cikgu dengan anak cikgu ni, masa bersamalah untuk menemani anak cikgu ni dalam tempoh proses pemulihan selepas khatan tu di rumah. Jadi itu sebabnya kalau awak nak, Google Meet ni, pastikan dalam 10 orang tak apa dah, 10-15 orang macam tu. Kalau tak ada tu cikgu takkan buat sebab dia akan jadi buang masa. Sebab cikgu kena setting 1 jam, 2 jam untuk mengajar kamu. Tetapi kalau anda ada masalah tentang ulang kaji sejarah ataupun masalah dalam modul STAR yang kita jawab, yang awak jawab tu, awak boleh tanya cikgu secara personal. Tak ada masalah, yang tu okey. Cuma yang cikgu cakap ni nak buat kelas. Macam ni kan nak buat kelas pada cuti sekolah. Kelas bersemuka datang sekolah, cikgu ajar depan-depan dengan awak tak boleh. Kerajaan tak benarkan. Tetapi kelas online, cikgu tetapkan syarat. Iaitu 10 hingga 15 orang. Sebab jangan buang masa cikgu lah. Sebab cuti sekolah ni ada program berkhatan lah. Anak cikgu berkhatan, anak lelaki. Alright. Jadi kalau ada masalah, personal message cikgu, tanya cikgu, call cikgu. Cikgu akan bimbing. Contohnya ada pelajar, contohnya awak nak cikgu tanda soalan yang awak dah jawab. Dalam soalan modul STAR ni yang kita belum bincang lagi, boleh, tak ada masalah. Awak send je awak punya jawapan pada cikgu tanda. Ataupun tak faham ke, tanya apa saja dalam tempoh cuti sekolah ni, cikgu sedia membantu, insyaAllah. Itu sajalah. Jelas pelajar-pelajar? Jelas tak? Jelas. Hello, jelas tak? Jelas. Yang seterusnya. Yang seterusnya lah. Yang seterusnya ialah tentang untuk tahun depan. Anda bersekolah semula pada 20 Januari tahun 2021 sebagai status masih lagi pelajar sekolah. Statusnya bukan dah habis belajar, belum lagi tamat darjah 5. Kerajaan dah panjangkan masa belajar awak. Jadi dalam tempoh ni sekarang ni sampailah habis SPM tahun depan, anda masih lagi pelajar sekolah yang sah, belum tamat sekolah lagi. Jadi maksudnya anda kena nanti bila datang sekolah tahun depan kena patuh pada peraturan sekolah walaupun awak dah berusia 18 tahun. Tetap sama. Jadi sebenarnya dalam tempoh cuti ni, cuti lama juga, walaupun tak selama macam dulu, cikgu nak awak buat ulang kaji betul-betul. Apa saja masalah dalam modul, dalam soalan tu, dalam ulang kaji, tanyalah cikgu. Cikgu sedia membantu. Jangan cuti betul-betul tak buat apa-apa. Buatlah jadual kan cuti saya tahu cuti. Cutilah, tak ada masalah. Cuma awak ada jadual sikit untuk belajar. Peruntukkan 3 jam dah, 2 jam, 3 jam satu hari untuk peruntukkan awak belajar, okey dah sebenarnya. Kan kita ada 24 jam sehari. Daripada 24 jam pun tak boleh ke 3 jam belajar? Takkan tak boleh kan? Cukuplah 3 jam belajar tu belajar. Tak masalah, tiap-tiap hari buat yang lain. Cuti lagi mana, pergi sini.
okey, dating dengan makwa kan, kononnya lah kan. Okey. Tak kisah tak? Tak kisah. Jadi yang penting awak ada lah masa yang awak peruntukkan untuk ulang kaji dan belajar. Ada lah satu hari tu kan. Supaya kita tak lupa. Di ilmu ni kalau kita tak berulang-ulang kali buat, kita akan dilupa. Jadi buatlah sentiasa. Sehinggalah sampai SPM nanti kita jumpa dalam masa Januari tahun depan 20 hari bulan tu kan. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Cikgu tak nak berbincang panjang-panjang lah Okey, cikgu ucapkan selamat bercuti. Jaga diri baik-baik. Okey. Okay, salam pada ibu bapa. Itu saja, jangan malas, rajin-rajinkan belajar. Okey, jadi cikgu ucapkan semangat maju jaya. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada apa soalan tak? Sekali lagi cikgu tanya, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas ni? Tak ada Ada tak? juga. Tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Memang lah, Spaimah. Okay, tak ada. Okay. Alright. Okay. Kalau tak ada, Alhamdulillah kita akhiri majlis ilmu kita dengan tak apa gini, maaf diterima. Okay. Yang penting, awak rujuk kawan-kawan. Okay. Tanya macam mana nak buat. Yang penting awak buat. Okay. Walaupun tak siap masa tiba kelas, kemudian tu awak buat. Pastikan buat. Cikgu, okey, cikgu bebel lagi. 4 kali terakhir. Modul STAR set 4 yang ada pada tangan awak sekarang dan juga modul STAR set 3 yang percubaan tu, dua-dua ni jadikan digenggam dia betul-betul, hadam dia lumat-lumat sebab topik-topik yang keluar dalam soalan tu adalah topik target SPM. Itu sebabnya kena buat. Kini awak tak buat, tadi tak apa, lepas ni awak kena buat juga. Okay, tanya kawan-kawan, macam mana soalan tadi, jawapannya boleh share kat aku ke apa. Buat, pastikan lengkap, komplit. Kimi sebab apa? Sebab, yelah kita ni nak kata, nak cerdik mana, tak juga Cikgu tahulah awak punya, tahap awak punya otak ni. Okay. Otak awak ni kena sentiasa berulang, sentiasa ada ulang kaji, dia baru melekat. Macam tu lah, kalau awak duduk saja dia tak jadi. Sebab awak bukannya genius yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ingat sekali boleh faham semua. Tak boleh. Okay, awak kena berulang-ulang latihan. Nanti panjang pula bebe ni. Sampai pukul 4 pula. Okay, dah lah tu. Okay, baiklah. Okay, kita akhiri majlis ilmu kita dengan suratul As dan juga tasbih al-kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wallahu a'lam. Terima kasih.